And then persamaan yang keempat kita ada 4U3 campur 3U4 sama dengan 8. Okay, jadi kalau kita lihat dalam keempat-empat persamaan ni dia ada unknown yang tidak lebih daripada 4 unknown lah. Okay, iaitu U1, U2, U3 dan U4. Tu dia ada. Dia tak ada U5. Okay, dan itulah. Okay, jadi dia sekurang-kurangnya dia ada salah satu ataupun salah dua ke tiga atau keempat-empat unknown tersedia. Baru kita boleh bentukkan matrik tadi dengan 4 unknown tersebut. Okey, ataupun okey dalam tadi persamaan tu mungkin awak dapat dalam mana-mana masalah sebenar. Okay, mungkin awak deal dengan macam mana kita nak dapatkan pengoptimuman bagi pengeluaran suatu syarikat. Okay, mungkin dia bergantung dengan bahan A, bahan B, kemudian dia tengok bilangan pekerja dia, okay, dari segi masa dia, mungkin parameter U1, U2, U3 dapat lah. So kita nak dapatkan yang optimum untuk parameter tersebut. Ataupun apakah yang parameter yang boleh memuaskan semua persamaan itu. Okay, boleh memenuhi keempat-empat persamaan tersebut. Okay. Jadi sini empat persamaan ni kita boleh tulis dalam bentuk matrix, okay, iaitu KU sama dengan F. K itu adalah dipanggil stiffness matrix, matrix kekakuan. U tu displacement matrix, okay, ataupun variable matrix. Dan F tu dia punya daya lah, force matrix, okay, ataupun respon lah. Okay, respon lah, output dia apa. Okay, F tu output dia lah, boleh tekan okay. The problems, okay, jadi dalam sini matrik ni kita nak dapatkan U1, U2, U3, U4. Okay, basically kalau kita ada persamaan macam ni, jadi matrik tu kita bawa yang matrik 1, 2, 0, 0, 2, 9, 1, 0, 0, 1, 9, 4, 0, 0, 4, 3 ni yang sekarang ni duduk di sebelah kiri, kita akan bawa dia ke sebelah kanan kan. Kalau kita nak cari unknown lah, U1, U2, U3, U4, kita bawa lah matrik tu ke kanan, tapi tak boleh bawa sembrono saja kan. So dia kena dapatkan inverse matrix. Okay, bila kita nak bawa ke sebelah sana, dia akan jadi inverse matrix songsang. So nak menyongsangkan matrix pun bukan mudah lah. Awak akan jadi penentu matrix, okay, dan kemudian kena kira lah dia punya susunan nombor tu akan bertukar. Okay, baru kita boleh bawa di sebelah kanan. Okay, clear? Ada soalan? Kat sini tak ada? So persamaan linear equation ni tak semestinya 4x4, dia boleh 3x3, 2x2. Yang paling kecil 2x2 lah. Okay. Matrix dia. Kalau 2x2 tu maknanya kata kita ada dua unknown lah. Okay, dah di mana matrix A ni, matrix K ni, size dia adalah simetri. Okay, N ni sama dengan M. Okay. Baris sama dengan laju lah dengan bilangan. Okay. So the problem is to find all displacement. Okay, mungkin displacement, mungkin masa, mungkin apalah, bergantung pada masalah yang awak kaji. Okay, ini parameter lah. Saya tak gerak. Okay, mana? Okay, solve unknown variable in simultaneous linear equations. Jadi kalau kita perhatikan, tadi saya sebutlah, kalau nak selesaikan cara manual, kita bawa aja persamaan yang di sebelah kiri tu ke sebelah kanan. Tapi nak bawa dia bukan simply bawa macam tu lah. Okay, kita kena dapatkan inverse matrix. So awak kena tentukan matrik, penentu matrik dia, awak kena kira cofactor ke apalah, dan kemudian kena susunan tu dia berubah, okay, supaya awak boleh bawa di sebelah kanan. Okay, jadi kalau kita lah menggunakan mathematical tools, okay, such as tinggal tu, such as, okay. Jadi ini dia akan, adakah ia lebih memudahkan? Okay, jadi kalau awak mahir menggunakan dia dan awak akan lihat mudahlah sebenarnya untuk selesaikan masalah penyelesaian bersama serentak. Okay, mungkin 3x3, 4x3 masih lagi, boleh je guna manual ni. Masuklah tangan kan, okay. Mungkin tak masa yang lama lagi. Cubalah bayangkan kalau 5x5 dan ke atas lah, 100x100 ke, and then makin awak akan merasa pinau lah mata kalau nak tengok guna manual ni. That's why lah dia datang kan perisian untuk selesaikan dia. Okay. Right. Okay. Jadi kita lihat macam mana kita nak gunakan software ni untuk menyelesaikan
unknown tersebut. Saya tak gerak. Okey. Contoh ni estimate. Okey, kalau awak buka estimate awak, kenapalah dia bentuk macam tu Awak faham ke bentuk tu atas tu? Okay, if you think in matrix, K dia sebenarnya dia bukan macam tu dia punya saya type tu. Macam mana tadi dia gitu, saya tak tahu. Bila saya tukar komputer dia jadi gini. Asalnya dia K, ni lah simbol ni lah, simbol bracket. So dia tak settle, tak baik tu tak. Okey. Ini asalnya bukan ini simbol dia gini. Tu. Ni K, tak tahu kenapa dia jadi gitu. Ni yang ni U. Ni U sama dengan ni F. Okey, macam itulah. Jadi kalau kita nak dapatkan U, maka U adalah sama dengan kalau jadi itu tekan. Aku tekan jadi boleh. Tapi bentuknya tu lah sepatutnya dia bersimbol tu keluar balik. Okey. Ni U adalah sama dengan ni bentuknya. Ni bracket. Close bracket. Ni -1. Kan dia inverse matrix dia -1 lah. Nampak? Asal kekuatan dia tu pula. Ada tolak, ada tanda tolak. Okey, tolak situ boleh pula belakang. Okey, -1. Okey, yang ni adalah F. Angin dia. Patutnya F yang atas ni lah. F yang atas. Macam mana tadi keluar gitu saya pun tak tahu. Contoh C. Ya. F. Macam tu sebetulnya. Okey, betul. Tak balik. Okay, if you think matrix K, U sama dengan F, so use K, inverse songsang K kali dengan F. So dalam SMAT, kita boleh tukar type je. Okay, K, masukkan nilai K matrix, masukkan F matrix, then awak type U sama dengan K minus 1 F, dia automatic dia akan inversekan matrix ni. Okay, dan dibagi jawapan U sama dengan ini lah. Itu dalam SMAT. Okay, mudah kan? Okay, SMAT dia memang ada, dia boleh baca lah. Macam mana nak dapatkan nilai inverse matrix bagi K bila kita masukkan simbol K minus 1 ni. Okay, dalam free math. Okay, free math. Okay, berapa orang kehadiran? 59, tak tambah. Awak boleh masukkan nilai K. Okay, dekat konsol, awak masukkan nilai K, K1 dan seterusnya lah. 1200, 2910, 0194, 0043. Awak masukkan ini, dia akan automatik, awak tekan enter, dia akan keluar yang bawah ni lah. Okay, dan awak masukkan F1628, okay, dia akan tekan enter, dia keluar yang bawah ni. Dan awak type U sama dengan inverse K kali F. So inverse K ni dia faham. Mana kata free math, dia boleh faham tu adalah maksudnya matrix songsang bagi K. So dia bagi nilai dan dikalikan terus dengan F. Okay, matrix multiplication yang panggil. Okay, perkalian matrix. Okay, dua matrix lah. Dan dia bagi terus jawapan U sama dengan sekian-sekian. Okay, itu satu cara. Satu lagi cara, you juga anda boleh type M file dan execute run the file. Okay. Ni, awak buat dekat notepad tu, awak type KFU sama dengan ni, kemudian save sebagai text file ataupun M file dan run je M file tu, so automatik dia akan bagi jawapan U ni lah yang sama. Jawapannya sama. Okay, itu free math.
Ini adalah LibreOffice. Okay. Kalau awak ada OpenOffice, okay, bagusnya OpenOffice ni sama seperti Google Sheet lah. Okay, Google Sheet. Nanti kita akan lihat. Ni yang awak pakai, yang saya pakai lah dalam kelas saya kan. Okay, Google Sheet ni. Mana Google Sheet saya dah? Mana email saya? Email, mana email? Bagi tak time macam ni pun tak. Yang tak. Kalau tak ni ya sheet. Okey, tengah sheet. Okey. Kita lihat nota kita. Session 7, 8 ni. Okey, ni kita punya kelas kan sebelum ni. Okey, katakanlah mana tadi? Mana bawah ni? Oh, dah boleh buka ni. Tunggu dia buka habis. Okey, baru nampak. Kalau dia buka dia akan nampak ni. Kita buat sheet baru. Okey, ni. So, katakanlah kita dah ada metrik K tadi kan. K sama dengan apa dia? 1200. Tapi satu nilai satu sel lah. 0. And then dalam soalan tu kita apa? Dalam metrik tu ada 2910. 2910. Okey. Dan kita ada matriks satu, 9, 4. Leceh lah type ni. Buka satu lagi komputer ni. Buka tutup. Mana nota saya? Tuh. Okay. Buka nota kita. Okay, 0004 3 kan. Okay, ni kita ada. Dan kita ada U1, U2, U3, U4 lah. U1 tak apa. Ni just okay type je. U2, U3, U4 kan. Okay, sama dengan F. F dia sama dengan apa? F dia sama dengan 1, 6, 2, 8. Ya, saya bawa je. Itu lah. Kita ada K, kita ada U, kita ada F. Lepas tu, okay. Dia kata sekarang cari inverse bagi K. So untuk inverse bagi K ni, kita nak inverse K. Okay, awak type je sel sebelah je ni sama dengan insert. Okay, kat sel sebelah tu insert function. Dekat function ni cari array. Ada array, cari M inverse. Nampak ni M inverse, klik M inverse. Okay, ada bagi julat. So julat tu kat mana? Ni dia punya range. Range value ni awak select lah K tadi, K matrix tadi. Okay, daripada 1 sampai 3. Ni highlightkan ni, enter. So, terus bagi jawapan. Itulah inverse matrix bagi K. Dan katakanlah awak dah dapatkan U. U kan jawapan akhir U. U adalah multiplication. So matrix inverse K ni dikalikan dengan matrix F. Okay, ni awak type je. Ni insert. Pergi kat sel sebelah U, insert. Function. Array. Matrix multiplication ni. Matrix product of two matrix. Mul. Klik mul. Okay, dia akan bagi ni. Okay, masukkan je matrix yang pertama. Matrix inverse K. Okay, B6 ke E9. Kena letak tanda koma. Masukkan matrix F. Matrix yang kedua. 1, 6, 2, 8. Okay, enter. Terus dia bagi jawapan. Nilai U sama dengan 1.69, 1.346, minus 2.73, 6.30. Okay. 8. Okay. Ini adalah Google Sheet. Google Sheet, LO, OO, OpenOffice, sama lah dia punya programming, sama dia punya ni. Start apa arahan dia. Ni kita lihat. Arahan ni kat sini, insert function M inverse. Select range K, press enter. Insert function M mul,
select first range and select the second range and press enter. Itulah untuk yang saya tunjuk tadi. Okay, selain ini kita juga boleh gunakan Excel. So Excel kena pastilah kita kena ada license lah untuk guna Excel tu sepatutnya. Okay, bukan guna pirate kan. So kat sini dia tunjukkan lah macam mana kalau kita gunakan Excel. Okay, yang ni dia ada rumit sikit untuk Excel ni. Dia kena tekan butang Ctrl Shift Enter dan kena select area ni 4x4. Okay, area 4x4 untuk matrik 4x4 lah. Kalau matrik 3x3 kena select 3x3. Tu Excel punya constraint lah compare to the Google Sheet tadi. Tu tak payah nak select, kita select first cell aja. Dia terus boleh bagi jawapan. Okay. Ada soalan setakat ni? Ada. Terus. So insert, okay ni Excel ni saya tak tunjuk. So you boleh buat sendiri lah. Okay, yang SMAT tadi pun FreeMat saya tak tunjuk macam mana nak mengguna pakai. Kalau dia straightforward lah. Okay, just type dia lah M inverse K itu inverse K tadi dan you dapat jawapan. Okay, sekali lagi nota dah ada dalam Google Classroom. Okay, contohlah. Okay, ni sama tadi. Okay, katakanlah kita ada masalah ni. Find the unknown variable using any mathematical tool that you have. Okay, ni awak punya kerja ni. Cuba buat. Jawapan ada. Cara. Okay, within 5 minutes. Okay, awak boleh guna yang saya terangkan tadi. Google Sheet. Excel ke. SMAT ke. Cuma kena keluarkan dulu matrik dia lah. Apakah matrik untuk soalan ini? Matrik K. Sila, 5 minit. Tak masuk guys. Tak boleh. Patutlah macam baju je.
Okey, dah ada jawapan? Ya dapat. Okey, boleh share sekejap. Okey, Pak. Senang kan? Okey, you tak okey lah, saya tak minta jawapan tu. And then okay, good, bagus. So at least awak tahu macam mana nak buat. Nanti kita boleh gunakan cara ini untuk kita semak jawapan yang kita yang kita akan diberikan nantilah. Okay. So dengan mudahnya menggunakan mathematics tool tadi tu, apalah kita susah-susah nak belajar kaedah ni kan. Kaedah yang rumit-rumit ni, Gauss elimination, nanti awak akan jumpa Doolittle, Kraut, Thomas, Cholesky, kenapa kena belajar ni. Okey, jadi inilah sebabnya. Okey, kalau awak just need to solve simultaneous equation, okey, mungkin awak memadailah awak gunakan mathematics tool tadi. Okey, to enter data dan dapatkan unknown. Tapi itulah kadang-kadang dia pun ada constraint dia. Okey, masing-masing lah. Okey, kadang-kadang memerlukan kita membuat kita punya own programming, kita punya own apps ke apa sebagainya lah. If your calculation not using the available mathematical tools, but you are writing programming code and a part of calculation involving solving. Okey, jadi kadang-kadang menyelesaikan pencemaran serentak ni hanya sebahagian je. One part of our works. Okey, tapi kita perlukan benda lain, kena generate data ke, lepas dapatkan simultaneous equation ni, dan ada next step je lagi. Okay, jadi memerlukan kita untuk membuat programming untuk yang diri kita sendiri. So that's why kita kena tahulah in behind of tools tadilah. Okay, supaya kita boleh buat kita punya your own code, dan bolehlah kita gunakan ataupun kita extend untuk masalah yang kita hadapi. Okay, masalah kita lah yang lebih spesifik. Okay, so jadi kat sini kita perlu tahu rutin tadi. Okay, kita kena tahulah step method ni ada dia punya step. So, kita kena tahulah step-step dia. Mungkin nanti kita akan lihatlah mana yang mudah, mana yang sesuai dia punya constraint apa, kenapa nak gunakan kaedah tu. Kadang-kadang ada constraint dia. So that's why kita kena guna kaedah lain. Kenapa? Dan mungkin itulah yang awak akan lihat nanti dalam subtopik berikutnya. Here you will learn various method that can be used. Apalah berkumbang ni. Okay. So kaedah yang pertama, kita lihat kaedah yang pertama. Okay, Gauss elimination, penghapusan Gauss. Okay, kaedah ni actually awak dah belajar sebenarnya kat sekolah menengah. Okay, sama ada dalam matematik moden ataupun dalam matematik tambahan. Okay, matrix. Okay, mungkin 2x2 lah masa itu. Okay, dia basic idea dia, tadi kita ada matrix. Semua yang kita nak selesaikan untuk penyelesaian bersama serentak ni, kita boleh bentukkan dia dalam bentuk matrix. So jadi kita tengok matrik tadi tu, dia akan mudah sekiranya bentuk dia diagonal dia semua sama dengan 1. Okay, matrik tadi ada banyak. So kalau lah kita boleh ubah semua diagonal dia 1, terus dia akan bagi jawapan U. U sama dengan F, U sama dengan F, U sama dengan F, sebab dia diagonal dia 1. Okay, tapi itu satu cara yang paling ideal lah. Tetapi kalau lah kita tak dapat nak buatkan semua diagonal dia sama dengan diagonal tu, tahu diagonal matrix. Okay, awak ada 4x4 matrik, 3x3, yang tengah-tengah tu membentuk, kan awak ada segi 4 sama, kalau ada n kali n, kita potong tengah-tengah. Okay, bentuk segitiga. So segitiga bawah, segitiga atas. Yang pembahagi tu, penjuru ke penjuru tu kita panggil diagonal. Okay, diagonal lah. So diagonal tu kalau lah semua nilai dia 1, yang lain semua kosong, maka mudah untuk kita tentukan kita punya unknown parameter tadilah. Sebab matrik kan dia punya cara baris akan dikalikan dengan lajur, dijumlahkan semua, so samakanlah dengan matrik di sebelah kanan. Okay, kalau lah semua 1, 0, 0, 0 kali dengan U1 contohnya, so 1 kali U1 je lah. So U1 sama dengan apa kat ujung sebelah kanan. Okay, dia mudah lah sebab yang lain kosong. Itulah konsep dia. Okay, itu paling ideal. So kalau lah tak dapat nak dapatkan diagonal tu, kita pemudahkan lagi sama ada kita bentuk segitiga. Segitiga atas ataupun segitiga bawah. Okay, segitiga atas mungkin ada nilai, segitiga yang bawah tu semua kosong nilai dia. Ataupun sebaliknya, segitiga bawah ada nilai, segitiga atas semua kosong. Okay, jadi kita boleh selesaikan mungkin sama ada daripada atas ke bawah ataupun bawah ke atas untuk variable parameter. Okay, jadi Gauss elimination, dia punya basic idea tadi, dia nak bentuk upper triangular. So upper triangular ni makna kata dia bahagian atas ada nilai, segitiga atas ada nilai,
segitiga bawah tadi semua nilai dia kosong. Dan kita boleh selesaikan nilai unknown parameter tu daripada bawah. Okay, kalau tadi kita ada U1, U2, U3, U4, dia selesaikan U4 dulu. U4 kemudian dapatkan U3, U2 dan U1. Okay, tu idea Gauss elimination lah. Okay. So macam mana kita nak bentuk segitiga tu? Macam mana kita nak kosongkan nilai yang tak kosong? Itulah diperkenalkan. Okay, ni yang kat slide sekarang ni lah. So kalau ada serentak, contoh yang ni, kan kalau dia bentuk matriks, sini 2, 5, sini minus 4, 10. Okay, 2, 5 lah. So macam mana kita nak kosongkan minus 4? Itulah dia nak tunjukkan sini. So nak sifarkan minus 4 ni, kita gunakan persamaan yang di atas. Okay, kalau nanti kita ada 2 persamaan, kita gunakan persamaan yang atasnya lah. Jadi kita multiply by, perkali bagi X1 dengan X1 untuk persamaan yang di atas. Okey, itulah basic idea dan kita jadi bentuk segitiga ni, bentuk segitiga sekarang. Okey, 2, 5, 0, 20. Bentuk segitiga lah. Apa triangular. Dan kita boleh selesaikan lah X2. Okey, dapat apa? Dan kemudian masukkan nilai X2 dalam persamaan atas, kita dapat X1. Okey, itu basic idea untuk Gauss elimination. Okey, ada soalan setakat ni? Ada ya? Okey, dia. Oh, nak cakap apa ni? Okey. So ni Gauss elimination. Okey, jadi bila dia nak kosongkan tu, okey, kalau tadi kan dia akan mula daripada atas. Okey, daripada forward ke depan. Okey, 2 ni dia tak kosongkan, mana 4 dia kosongkan. So dia ke bawah lah. Katakanlah awak ada 3x3 pun sama, dia ke atas ke bawah. So dia akan kosongkan laju yang pertama, kemudian baris berikutnya. Okay, setiap laju dan turun baris yang ketiga, laju yang ketiga tu baris yang keberapa. Number tu lah akan turun, itu dipanggil istilah forward tu. Eliminating the second equation then replacing with the new one. Okay. Dan lepas tu dia akan eliminating the third equation menggunakan yang atas dia. 4 dan seterusnya lah. Okay, dipanggil forward. Tapi bila nak menyelesaikan X tadi, dia guna daripada bawah. So X2 baru X1. Tu dipanggil backward. Okay, backward ni solving di unknown lah value. Okay, see how the matrix has been decomposed. Okay, jadi macam mana kita pecahkan matrix tadi. So from, asalnya seperti ni. 25 minus 4, 10. Okay, 25. Okay, kita jadikan dia kepada 2, 5, 0, 20. Okay, inilah bentuk segitiga yang warna kuning ni lah. Okay, ni kalau ni 21 iaitu U, X sama dengan F. Dan kita selesaikan untuk X lah. Apa triangular matrix? Okay. The solution is very simple, starting from the last row then backward. Okay, kita selesaikan UMN, kita naik ke atas lah. Okay, U22, U sampailah U1, XN sampailah ke X1. Sorry. Okay. So kalaulah kita nak buat algoritma, okay, M file tadi, okay, ni adalah step dia, kita kena faham step dia lah. So untuk generate algoritma ni, bila kita nak buat algoritma, kita nak buat programming ni, kita kena sebolehnya segeneral yang boleh. Okay, supaya nanti untuk iteration yang berikutnya kita tak perlu nak repeat type step yang sama. So kita boleh looping lah, kita boleh loopingkan dia. So inilah dia tunjukkan okay, macam mana dia buat generalkan algoritma tadi supaya dia boleh di-loopkan, okay, dikitarkan okay, sehingga selesailah kaedah step per step tadi. Okay, yang forward dengan backward tadi. So step K1 kurang daripada K kurang daripada K lebih kurang daripada N tolak 1. N tu number of persamaan serentak lah. Kalau 3 kali lah. Kalau N tu 3 metrik kali 3 lah. Kalau 4 metrik kali 4 kali 4, so N tu 4 lah. Okay, jadi assume okay, tapi itulah syarat dia. AKK tak boleh sama dengan kosong. Okay, diagonal matrik tu tak boleh kosong. Sebab nanti kita akan bahagikan dengan dia. Jadi tak bolehlah satu nilai bahagikan kosong. So dia jadi infinity. Itu constraint dalam Gauss elimination. Saya sebut ni. Okay. Gauss elimination ni ada constraint lah. Constraint dia tadi diagonal dia tak boleh kosong.
Dia kalau tak, macam mana nak bagi kan? Okay, satu nilai bagi kongsi far. So jadi null, infinity. Okay. Define multiplier. Okay, jadi itu pentingnya diagonal matrix tadi. Okay, kemudian kita eliminate, kita buang unknown x k from equation k plus 1. Okay. Then kita dapatlah AJIJ. Okay. Okay, dalam matrik tadi kita akan simbolkan A. A ni adalah komponen bagi matrik K tadilah. Okay, matrik A tadi, matrik A ataupun matrik K dia punya komponen AIJ. So A11, A12, A13, A14 alhamdulillah. Yang kemudian bawah pun A21, A31, A41 kalau 4 kali 4 . So yang tengah tu diagonal dia A11, A22, A33, A44. Okay. Dan baru kita untuk matrik B pun samalah untuk matrik yang daya tadi, yang force, kita gunakan persamaan ni lah, Bij sama dengan tolak ni lah. Okay, nanti kita akan tengoklah macam mana kita gunakan ni daripada contoh. Okay, dan kemudian untuk bila kita dah dapat diagonal matrix, okay, kita kena solve nilai unknown. So unknown tu nak solve, inilah step dia, kita panggil back substitute. Okay, mula-mula Sn sama dengan Fn per UNN. Okay, yang nilai paling bawah sekali kat matrik tadi. X4 ke ataupun Sn lah. And then baru kita naikkan satu ke atas sampailah yang paling atas X1. Okay, ini terangkan yang selain Sn dia akan mematuhi persamaan ni. Okay, contoh. Senang contoh lah. Okay, tulis persamaan serentak untuk in a complete matrix form and argument matrix form. Okay. Apa bunyi tu dulu? Okay. Kalau ni matrix dia macam mana bentuk dia? Ada jawapannya, tak payah tahu. Ni ya. Kalau awak bentukkan, okay, ni persamaan dia. Okay, kalau kita bahaskan bentuk matrix, kita akan ada seperti inilah. Okay, persamaan yang pertama dari sebutan S1 dengan S2. Tak ada 3 dan 4. So 1, 2, 0, 0. Sebab unknown kita daripada 4 persamaan tadi, yang step pertama awak kena tengok berapa bilangan unknown. Okay, berapakah bilangan unknown. Dalam kes kita ada 4. So matrix X ni mula-mula boleh buat. Okay, S1, S2, S3 dan X4. Okay, seterusnya awak lihatlah yang sebelah kanan ni. Okey, ni dah tentulah kat sini 1, 0, 2, 3. Okay, yang rumit di matrix K ataupun matrix A ni lah. Okey, ada setengah tu saya gunakan istilah matrix K. Ada setengah tempat saya akan gunakan matrix ni sebagai matrix A. So K dengan A tu menunjuk matrix yang samalah. Okey. So kalau kita tulis, so untuk persamaan yang pertama dari X1 dan X2. Okay, 3 dengan 4 kosong. So persamaan X1 dia perkali dia 1. S2 perkalinya 2. Okay, 2 lah. Okay, tengok persamaan yang kedua, kita ada 3X1 campur 4X2 campur 5X3. So perkali bagi X1 3. So tulis 3 pada ruangan baris baris kedua lajur pertama. Okay, ni baris ni baris, ni lajur. So baris 1 lajur 1, baris 1 lajur 2, baris 1 lajur 3, baris 1 lajur 4. So ni panggil A11, A12, A13, A14. Okay, baris kedua. So kita ada baris kedua lajur 1. So A21 ataupun K21. Ini A22. Ni A23, ni A24. Itu cara baca So perkali dia 3, 4, 5. X4 kosong. Okay, dan persamaan yang ketiga. Dia beri kosong X1 campur 6X2 campur 7X3 campur 8X4. Kosong X1. So lajur 1 baris ketiga. Baris ketiga, lajur 1 nilai dia kosong. Okey, baris 3, lajur 2, 6X2. Baris 3, lajur 3,
So 7. Baris 3 laju 4, 8 lah. Okey, dan seterusnya baris apa persamaan yang keempat, kita ada 0x1 campur 0x2 campur 10x3 campur 11x4. So x1 x2 kosong, so kosong kosong, x3 10, x4 11. Okey, ada soalan ya? Tanya macam mana tuliskan matrik ni? Ni penting ni, first start. Yang lepas ada je yang silap. Nak tulis matrik ni pun silap. Okey, ni first step. Kalau salah step ni dan yang seterusnya salah. Yang laju tu doktor kan kena tengok X dia berapa? Ya. Oh. Dia tak semestinya X dalam soalan mungkin T, mungkin U, apalah unknown unknown. Unknown tu boleh berubah-ubah lah. Okay. So jadi kalau kita lukis bentuk augmented matrix, dia akan jadi seperti ni lah. Jadi X 1, 2, 3, 4 kita tak payah. Kita tuliskan garisan yang membahagikan matrix sebelah kiri dan matrix sebelah kanan. Okay, kalau awak ingat lagi tingkatan 5 kat sini kita buat operasi baris. Kita buat anak panah sini, kita jadikan ni kosong. So M macam mana? Ni berapa kali dengan apa kat atas ni. So ni dia akan operasi kat sini sampai ke belakang. Okey, dan seterusnya lah. So dalam Gauss elimination kita nak kosongkan 3, 6, 10. Kita tak nak 3, 6, 10 ni. Kita nak sini kosong, kosong, kosong. Okey, itu yang dibuat dalam step berikutnya. Step 2. Step 1 je. Okey, ni tadi matrik tadi. Okey, jadi kita nak kosongkan 3 kan. Okey, baris yang kedua. Okey, nak kosongkan baris yang kedua, kolom yang pertama. Makna kata kita kena guna baris 1. Dia bergantung pada kolom. Kolom mana kita nak kosongkan? Okay, sekarang ni baris kedua, kolom pertama. So kena guna baris 1. Kalau 6 ni baris ketiga, kolom kedua. Kan? So kena gunakan persamaan yang kedua, baris yang kedua. Yang ni 10 ni kalau kita nak kosongkan, kita kena guna, okay, ni adalah baris keempat, laju ke 3. So kena guna baris 3. Okey, nah kolom tu menunjukkan baris lah. Tapi nak guna ni tak boleh sekarang lah sebab 6 ni tak kosong lagi. So kena kosongkan 6 baru kita selesaikan 10. Dia kena ikut order 3, 6, 10 ni boleh. Okey, sebab tu dia kena boleh forward. Awak tak boleh buat selesaikan 10 baru nak ke 6 baru 3 tak boleh. Kalau awak selesaikan 10 kat sini akan ada nilai. Okey. Dan awak selesaikan 6 kat sini pula ada nilai nanti. Tak sudah-sudah nanti. Okey. So dia gunakan ni dan kemudian dicampurkanlah dua ni. Dua baris ni dicampurkan. Tu yang jadi. Okey, mula-mula kita kalikan penentu. Okey, tadi sebut tadi baris pertama laju pertama. Okey, jadi kita gunakan nilai 3 dengan nilai 1. Okey, nilai 3 dengan nilai 1 ni kita gunalah. So jadi sebab kita nak jadikan dia untuk sini kosong, sini mesti sama dengan 3 kan. So nak gunakan tu, itulah istilahnya 3 bagi 1, kita dapatlah perkali dia. So benda tu nanti kita kalikan dengan 1 ni baru dapat nilai 3. So jadi A21 bagi A11 sama dengan 3/1 sama dengan 3. So semua komponen di baris pertama kita kalikan dengan minus 3. Okay, kenapa minus? Sebab kita nak campur. Okay, jadi mesti yang atas ni negatif, yang bawah ni positif, baru dia boleh kosong-kosong. Okay, kalau awak tak kali dengan minus, so jadi 6 lah ni bukan jadi 3. Jadi mungkin besar. Kan? So tu and then okay, dikalikan semua dan dicampurkan lah. Okay, campur dia cara mudah ya. Okay, ni 3 minus 3 campur dengan 3, so sama kosong. Sini minus 6 campur dengan 4, so minus 2. Sini kosong campur dengan 5, so 5. Kosong campur 5, so sama dengan kosong. Okay. Clear? Clear? Okay, tu step pertama. Ataupun step 2 lah, step 2-1. Okay, itu kita nak kosongkan titik 3. Sekarang ni kita kosong titik 6 pula. Untuk step berikutnya kita kosongkan titik 6. So, kita nak kosongkan titik 6. Okay, dia berada pada baris ketiga, laju kedua. So, baris 3, laju 2. Jadi, kita kena guna persamaan yang kedua. So, persamaan yang kedua tadi, tengok dia dah jadi lah. Persamaan kedua dah jadi seperti ni kan. Sebab kita dah kosongkan tadi. So, jadi ini persamaan kedua. So, nak kosongkan 6, kena gunakan baris kedua. So, ambil lah 6 dengan minus 2 ni, kita bahagikan, kita dapat minus 3. So, minus 3 nanti dikalikan dengan minus 3 lah. So, dikalikan minus, so kali 3 lah. So,
So 3 kali kosong, 3 kali minus 2, kali 3, kali 5, kali kosong. So kali dengan minus 3. So dia dapat apa? Dapatlah nilai dia. Sini minus 6, 15. So sini kosong, sini minus 9. Kemudian campurkan dengan barisan yang ke bawah. Bawah dia baris ketiga ni. So minus 6 campur 6. So sama dengan kosong. 15 campur 7 sama dengan 28. Okay, kosong campur 8 so sama dengan apa tu disebut ni? Kosong campur 8 dengan 8. Okay, sini minus 6 campur 2. Minus 9. Minus 9 campur 2. Dapat minus 7. Sorry. Okay, dapatlah. Okay, ni step 2. Okay, setengah buku dia tulis step 2 dash 2. Yang tadi tu step 2 dash 1. Sebab dia kosongkan. Yang pertama tadi yang mula-mula tadi. Okay. Then next, kita nak kosongkan 10 pula. Okay, ni matrik sini. Step ni dah jadi macam ni. Okay ni So sekarang kita nak kosongkan 10 pula. Okay, 10 adalah baris keempat, lajur 3. So lajur 3. So nak kosongkan dia guna baris ketiga. Baris 3 ni lah kita guna pakai. So ambil 10 dengan 22 ni kita bahagikan. And then kita dapatlah perkali yang kita nak kalikan dengan 22. So kalikan lah. Okay, kalikan minus minus perkali ni. Okay, kosong. So minus kali ni kosong. Seterusnya lah sampai yang minus 7 ni lah. Kalikan dengan perkali ni. Dan kita campurkan lah persamaan ni dengan persamaan yang keempat. So awak akan dapat 0.7.364 ke 6.182. Okay. Jadi bila step by step ni kita akan operasikan pada baris yang operasi je yang akan berubah. Yang baris yang asal tu dia akan gunakan step yang asal. Kita satu step ke belakang lah. Okay, yang paling tak berubah adalah baris yang pertama lah. Boleh tengok dia tak ubah langsung. Okay. And then, okay, dah selesai. Kita dapat diagonal matrix. Okay, kita boleh selesaikan lah. Apakah nilai X 4, kemudian X3, X2 dan X1. Okay, kita mulakan daripada bawah. Okay, ni awak buat. Okay, ni kita dapat mula dan kita solve. So, nak solve dah mudah kan? So, kan matrix baca dia macam mana? 0 kali X1. 0 kali X2. 0 kali X3. 7.364 kali X4. Okay, semua dicampurkan sama dengan 6.182. So X4 sama dengan 6.182 bahagi dengan 7.364. So dapatlah 0.839. Okay, untuk X3 pun sama. So 0 kali X1 kosong. Campur dengan 0 kali X2 kosong. Campur dengan 22 kali X3. Okay, campur dengan 8 kali X4. So 22 X3 campur 8 X4 sama dengan minus 7. Minus 7. So dapatkanlah X4 tadi dah hitung. Kita 0.839 campur masukkan dalam persamaan ni. Okay. Jadi 7.364 kali lah dengan 0.839. Okay. Dan awak dapatlah X3 ataupun X4. Untuk mata. X4 and then seterusnya lah. X2 dan X1 pun sama . So gunakanlah laju kali baris. Baris kali laju balik. Okay, untuk X2 dan X1. Okay, ada soalan. Itulah dipanggil Gauss elimination. Ada soalan setakat ni? So far okay, doktor. Okay, faham Okay, seterusnya. Okay, ni kalau kita guna free math, soalan tadi kan dia suruh guna apa buku pembuktian. So ni awak masukkanlah inverse A, so awak akan dapat jawapan yang samalah. Okay, macam tadi free math, kalau guna SMath pun sama, kalau guna Excel ke LO samalah. Ni kotak bergerak ni. Okay, ni kalau guna M file, so inilah M filenya. So yang ni ada dia katakan forward step tadi ni forward, okay, ni backward. Back substitute. Step. So awak kena panggil fungsi tu iaitu X Gauss elim A B. So define matrix A dengan matrix B dan kita boleh panggil lah fungsi ni. Tak ini lah, ngantuk petang-petang Okay. Tu satu kaedah. Kaedah yang kedua dipanggil Gauss elimination with pivoting. Okay, tadi perasan tak saya kata
diagonal matrik tak boleh sama dengan kosong. Jadi kalau kosong apa nak buat? Tak boleh selesaikan langsung ke? Okey, dia boleh diselesaikan. Jadi dengan cara kita susun matrik tadi. Susun baris dengan laju. Okey, kita boleh susun, kita ada 4 persamaan tadi. Kalau persamaan yang diberi tadi mula-mula diagonal dia kosong, kita boleh susun matrik itu supaya diagonal tak kosong. Itu dia punya idea. Okey, jadi itulah dipanggil Gauss elimination with pivoting. In every step, the matrix must be checked and rearranged if necessary to certify that diagonal element is not zero. Okey, dalam matrix, dalam ni kita boleh susun sama ada dia punya matrix ataupun dia punya apa yang laju atau baris. Sorry. Satu baris kita boleh susun ikut baris atau ikut laju. Dua sekali. Okey. Another operation, okay, IK, AIK per AK, the pivot elements, this operation should use the largest element to avoid round-off error. The matrix should be rearranged. Okay. Rearrange the matrix to use the largest element and certify non-zero is called pivoting. Okay, partial pivoting only rearrange the row. Okay, complete pivoting dia rearrange columns and the row. Jadi kita boleh susun balik baris dengan laju. Okey, ringkaslah. Boleh? Okey, kalau nak susun baris senang. Baris tu kita tinggal naik atas ataupun turun bawah. Okay, tapi kalau nak susun laju tu berhati sikit lah. Okay, perkali bagi matrix X 1, X2, X3 dia akan berubah. Kalau kita susun laju. Kalau susun baris, dia tak berubah. Okay, kalau kita susun baris, susunan X1, X2, X3 dia tak berubah. Tapi kalau kita susun laju, X1, X2, X3 dia akan berubah. Okay, ada soalan? Saya tengah ngantuk ni untuk seorang. Okay. Okay, ini M-file untuk Gauss elimination with partial pivoting. Okay, ini saya serah kat awak lah, awak boleh study sendiri. So dia petik daripada buku tu yang ni Dr. Waluyo tu dia tak buat, so dia ambil So daripada buku tu Stephen Champra. Okay, saya pun pakai buku ni, Stephen Champra ni. Okay, contoh kedua. Okay, kalau kita perhatikan dalam ini, okay, kita ada 3 persamaan. Okay, persamaan yang pertama, nilai yang besar duduk kat tengah-tengah. 300x2. Persamaan yang kedua, nilai paling besar dekat yang pertama, 500x1. Persamaan yang ketiga, dia agak lebih kurang sebab 47x kan. So taklah satu digit kan. So dia tak beza, tapi paling tinggi 7 lah. Okay. Tapi yang ketara, persamaan pertama dengan persamaan kedua tadi kita kena susun. Okay, persamaan yang kedua sepatutnya duduk di atas sebab 500 tu yang dominan, diagonal dia paling besar. So dia duduk kat atas lah. Barisan pertama dan barisan kedua pertama yang kat sini ni boleh turun ke persamaan yang kedua sebab dia punya dominan dia di nombor yang kedua lah, iaitu perkali bagi X2. Itu kita panggil pivoting dia je. Yang pertama tulis macam biasa je, soalan A tu, soalan B. Okay. Dan kemudian check dengan Freenet. Okey dia. So asalnya 3 persamaan tu kalau kita tulis kita akan dapat matrix 0, 0, 0.02, 310, okay, 500 minus 1, 3, 4, 7, 1. Matrix A ataupun K kita lah. Dan kita susun untuk menggunakan gaya pivoting. Okay, mengenai kita boleh susun matrix tu, kita susun yang saya sebut tadi lah. Okay, ni soalan A Okay, soalan B kita susun. Okay, ni. Kita rearrange baris pertama jadi baris kedua jadi baris pertama. 500 sama 2 300 ni Ni yang baris ketiga kekal. Dan step berikutnya samalah macam step yang sebelum ni. Okay, kita kena kosongkan 0.02, kemudian kita kena kosongkan 4, kita kena kosongkan 7. Okey. Cuba okey, saya tunjuk macam mana nak gunakan Google Sheet untuk menyelesaikan soalan ni, menyelesaikan masalah ni lah.
Okay, dalam ni dia tunjuk guna ni ya. Guna tangan manual calculation. Asal ada dua ni. Oh ni saya buka dulu. Mana soalan ni? Saya tengok soalan ni dulu. Okay. So sekarang kita ke Google Sheet. Saya tak mengantuk saya tak mengantuk. Awak pun tak mengantuk kalau awak buat bersama-sama. Okay, awak boleh buat sama-sama. Ada mana kau tak hilang, okay. Okay, pergi ke Google Sheet awak. Okay, syorkan buka sheet baru. Okay, ataupun sheet 2 ni pun okey lah. Okay, tadi metrik kita, K kita adalah, ini saya guna yang tadi kan. Saya buang lah. Okay, ni saya buang dulu, ni saya buang. Okay, metrik kita 3x3. So metriknya nilainya adalah, okay, selepas kita susun, lepas kita susun dia 500 ini. Sini minus 1. Ini 3. Dan sini 0.02. Sini 310 Dan baris ketiga, mana tu banyak apa lah. Ada 4, 7, 1. Okay, ni adalah perkali dia lah. I1, dia panggil I1. I2, ni I3. Equation Apa soalan ni panggil apa? Bukan I ya? X X. Okay, method XX, sorry, XX. Ini tak ada lah. Itu metode K kita. Kita nak besarkan, mana besar, mana campur, mana campur view. Okey, besar sikit. So kita ada F kita 6, 9, 2 kan. Okey. Step 1, dia tulis step 1 Step 1. Step 1, okay. Kita nak kosongkan 0.02. Okay, so limit ni kita perlukan, okay, dia berada pada baris kedua lajur pertama kan. So kita kena gunakan M to M21 kita sama dengan kita kena gunakan baris pertama. Okay, nilai baris pertama bahagikan dengan nilai baris kedua. Okay, ni sama dengan klik 0.02 bahagikan dengan 500. Okay, enter. Itulah perkali M21. Kali M21 kita adalah 0.0004. Dan kita gunakan untuk ubah baris pertama. So baris pertama, maka kita akan ada matriks K kita ni sama dengan 500 kali dengan minus. Okay, minus kali dengan minus minus M21. Okay, M21, enter. Okay. Okay, dan kemudian baris yang kedua dia akan sama dengan minus 1 pun sama kali dengan minus. Okay, minus M21. Okay, nampak? Semua kali dengan M21 kan? Yang ni pun sama. Ni sama dengan 3 kali dengan minus M21. And then untuk daya dia pun, sama. So ni sama dengan 6 kali dengan minus M21. Okay lah tu. Kan? Jadi yang bawah dia semua sama, kekal. So yang kekal letak je 0.02. Okay, awak tarik ke bawah. Dan tarik ke kanan. Okay, sama kan? Sama-sama. Jadi X21 taklah X1. Itu bentuk dia sekarang. Okay, nampak? Dan kita transformkan dia kepada letak tanda, okay, letak apa, kalau guna simbol dia tak boleh tekan jadi kena letak apa, pembuka kata, tak sama dengan, letaklah simbol yang awak nak buat, okey. Baru dia boleh baca, boleh ni lah. Okey, jadi baris yang pertama dia akan kekal, tak ada perubahan.
So ni sepatutnya dia sama dengan 500. Okey. Yang ni pun samalah. Kita tarik je 3. Oops, tak boleh. Okey, sama 500. Dan yang ni, okey, yang ni campur lah. Ni sama dengan baris kedua campur dengan baris pertama. Formula dia kan. Okey, campur. Semua sama, tarik je ke belakang. Okey, tak ada value ni sebab ya, mana boleh kan X2 campur X1 dia tak boleh baca, jadi biarkan jadi X2. Dia balik X2. Okay. Dan baris ketiga dia sama dengan yang atas. Ni sama dengan 4. Okay. Ni tarik ke sini. Ya, sama. So kita selesai step 1. Okay, nampak tadi saya buat sini. Sini kita kalikan dengan minus B5 kan. Okay, B5 ni M21 lah. Jadi kalau awak tak nak isi step sekali ni, ini mungkin 3x3 okey lah, kita buat sekali. Kalau tak, awak letak tanda ringgit. Dekat B tu letak tanda ringgit. Okay, nampak? B tanda ringgit, B5. Enter. Okay, dia akan bagi jawapan yang sama. Minus 0.202. Kemudian yang ni awak tinggal tarik je. So dia akan bagi jawapan yang sama. Semua yang dekat baris yang pertama ni dia kalikan dengan minus 0.0004. Okey. Itu step 1. Step berikutnya, sekarang kita nak kosongkan mana? Ni dah kosong lah. Ni dah kosong. Sekarang kita nak kosongkan 4 ni pula. Nak kosongkan 4 ni step kedua. Step 2. Yang pertama lah. Iaitu nilai 4. Kita nak tukar baris ketiga lajur 1. Baris ketiga lajur 1. So kena guna baris 1 lah. Okey, jadi kita kira M31 kan. M31 baris ketiga lajur 1 ni sama dengan apa? Ini M31 sama dengan. Ini tulis sama dengan, kita kena guna 4. Ambil 4 sini 4 sini, 4 sini, 4 sini. 4 sini pun boleh ni. 4 atas boleh. Okay, ni. Okay, bahagi dengan 500. Betul. Okay, dapat 0.008. Okay, samalah. Kita operasikan baris yang pertama. So, ini sama dengan 500 tadi. Dikalikan dengan minus 0.08. Saya letak tanda ringgit siap. Okay, selepas minus saya letak tanda ringgit. Okay, sebab kita fix sel tu. Okay, minus 4. Okay, kena kita tarik sampai ke belakang. Okay, yang ni kita letak X1. Untuk X1. Okay. Untuk baris yang berikutnya, jangan ambil yang ni, ambil yang sini, yang dah aku tengok ubah tu. So, ni sama dengan 0. Enter. Kemudian tarik je. Tarik ke bawah, tarik ke kanan. Okey, kita dapatlah. Okey, terus jawapan kita. Okey, step 21. Okey, ni kalau kita buat, apa kita dapat? Ni ambil ni, copy ni, pindah ke bawah. Okey, maka kita ada, okey, baris pertama kekal, jangan ubah. Sama dengan 500 yang pertama tadi. Allah, bukan yang salah. Okey, tarik ke kanan. Okey. Baris yang ni, okey, kebun kekal, tak ada masalah baris ni, kita kekalkan saja. Ambil yang sini. Enter. Kita tarik hingga ke ujung. Allah Akbar. Okey, yang ke ni berubah. Yang ni berubah macam mana? So baris 3 kat step sebelum ni lah. Ni campurkan dengan yang baris pertama. Okey, dan kemudian samalah untuk 3 lagi komponen dia sampai ke kanan, tarik ke kanan.
Okey, nampak ni patutnya X3. Itulah X3 balik. Okay. Ada soalan? Clear? Step 21. So sekarang dah 20 kan? Sini dah 20. 2 elemen dah kosong. So tinggal 7.08 kita nak kosongkan. Macam mana kita nak kosongkan 7.08? Okay, kita start yang berikutnya. Panggil step macam ni step ni istilah je lah, ni just pulang lah. Saya panggil step 22. Okay, sebab kita nak selesaikan baris tu, baris yang kedua. Okay, kat sini dia berada pada M32, nampak? M32, 7.008 tu M32 kedudukan dia. Ini sama dengan apa? Sama dengan 7.008, kena gunakan baris yang kedua. So bahagi dengan 300.004. Enter. Okay, itulah M kita. So baris pertama kekal lagi. Ambil di sini, kekal. Okay, baris pertama kekal. Baris kedua yang kena ubah. So baris kedua sama dengan kosong tadi ni. Campur dengan, kali dengan minus M32. Saya guna tarik. Tarik sampai ujung. Okay, ni tak ada value ni, tak X2. Apa saya silap tu? Saya lupa letak tanda ringgit. Letak tanda ringgit tadi. Baru kita boleh tarik. Okay, ni X2. Okay. Dan yang ketiga, baris ketiga kekal dengan yang atas. Ambil je. Tarik sampai ke kanan. Okey, selesai. So yang ni copy. Maka kita boleh operasikan. Okey, ini sama dengan metrik atas dia. Enter. Yang ni baris kedua sama baris sila ambil lah ni, patut ambil yang atas ni senang. Okay, kita ambil atas ni senang sikit. Enter, kemudian kita copy lah dua baris. Okey, baris pertama, baris kedua sama. Tarik sampai ujung. Okey, baris pertama. Okey, baris yang ketiga dia lain. Okey, ini sama dengan ini campur bawah dia. Kita tarik ke kanan. Okey, tak ada value ni jadi X3. Okey, selesai. So kita dah selesai lah step 22. Okey, di mana kita dapatkan diagonal matrix. Okey, sekarang kita nak selesaikan S3, S2 dan X1. So sini step 4. Step 3. Okey, backward kan? Backward. Okey. So kita dapatkan apa dulu? X3. X3, lepas tu kita nak cari X2, kita nak cari X1. Okay, X3 sama dengan apa? X3 sama dengan 1.741374 ni bahagikan terus dengan 0.7424. Enter. Itulah nilai X3. Okey. X2. Okey, baca matrik ni macam mana? 0 kali X1 campur dengan 300.004 kali X2 campur dengan 9.99988 kali dengan X3 sama dengan 8.99976. Okey, maka X2 sama dengan 8.99976. Okey, tolak dengan 9.99988 kali X3 kan, bahagi dengan 300.0004. Dapatlah X3. Okay, faham? Okay, ni kan kita start pada backward. So ini sama dengan 8.99976 tolak dengan 9.9988 kan, kali dengan jawapan kita yang atas. S3. Okey, dan kemudian buka kurungan, tutup kurungan. Buka kurungan, tutup kurungan. Okay, ini semua kita bahagikan dengan perkali bagi X3. Perkali bagi ini yang 300 ni. Ini yang 300. X2. Okey, enter. Saya dapatlah jawapan dia.
Okay, minus 0.04. Betul tak? Okay, betul. Dan dah sekali X1. X1 pula sama juga, dia sama dengan 6 yang atas, tolak dengan 3 kali dengan X3. Kan? Kemudian tolak lagi dengan kan tertidur. Tertidur saya. Okey, sorry ya. So X1 so sama dengan 6 tolak dengan 3 kali X3. Okay. Tolak lagi dengan minus 1 kali dengan X2. Okey. Okay, buka, ini kena buka kurungan tadi mula, tutup kurungan last sekali. Ngantuknya ngantuk, janganlah tidur. Okey, bahagi dengan perkali baris yang pertama 500. Enter. Itulah jawapan dia. Minus 0.00 minus 0.00217. Okey. Itulah penyelesaian untuk Gauss elimination with pivoting. Ada soalan? Okey. Okey Okey doktor. Alhamdulillah. Okey, bagus. So, itulah jawapan dia. So, maka kalau awak lihat, ni start dia. Ini yang sama lah yang saya tunjuk ni. Jawapan dia awak akan dapat sama lah. Jawapan dia tadi. Okey ni. Okey, dan kalau kita run SMAT pun jawapan dia sama ini. Okey. Okay, sekarang saya nak awak buat latihan. Latihan dia apa dia? Ini dia latihan dia. Mana nota saya? Semalam saya bagi pelajaran yang sama. Okay, within mungkin 20 minit. Sambil nanti saya setting untuk attendance. Mana dia? Tak buka lagi. Okey, dah buka. Buat apa semalam? Soalan 11. Okay, ni buku yang saya pakai. Okay, buku ni boleh carilah di internet, PDF ataupun belilah. Ya, tidur je. Dah tua ni kadang-kadang boleh tidur sendiri tau. Kolesterol tinggi ni. Mana tadi? Itu. Muka surat berapa ya semalam? Tak ingat lah pula. Sekejap. Tak ingat sini. Sekejap. Muka surat mana? Muka surat. System of linear Gauss elimination. Nampak? Gauss. Dia bukan chapter ni. Chapter awal lagi. Ini chapter awal apa itu? 3 part 1. Okey ni. Okey, Gauss. 271. Surat 271. Atas sikit. Okey. Okey, saya nak awak buat soalan. Soalan 7, 10, 9, 10. Soalan ni. Cuba selesaikan gunakan kaedah Gauss yang tadi tu. Okey, dalam masa 20 minit. InsyaAllah nanti kita share jawapan. Ni soalan ni. Ada pen lah, ada pen. Okey, jawab soalan ni. Soalan okey ni. Okey. Kira 20 minit insya-Allah.
Semalam belajar boleh buat. Kalau boleh buat. Simple je ni. Sila buat soalan ni. Sekarang. Allah Akbar. Dia nak set up attendance awak ni. Can you boleh guna spreadsheet, Excel ke? Ataupun manual tangan lah. Okay, dah buat belum? Sedang buat Dah try buat. Masih buat. Okay. Doktor, Ya. kan soalan ni kan disuruh pakai partial pivoting kan. Partial pivoting tu yang kalau macam yang contoh tadi dia kena tukar row kan, tukar range row. Kalau macam yang tadi tu 500 row yang 500 tu dia pindah naik atas. Okey. Yang so untuk yang sekarang ni Tengok mana yang paling dominan. Di setiap baris tu dia ada yang awak mutlakkan perkali X1, X2, X3, mana yang paling besar? Okey, 261 mana besar? 616 6, okey 6. 6 tu kat mana lokasinya? dekat row 1. Hah? Row paling atas.
Tak, row paling atas tak. Dia punya S2 tu sepatutnya kat mana? Row 2 kan? Okey, kalau persamaan yang kedua tu mana paling besar? Tujuh. 7. So 7 tu kat mana kedudukan dia? X3 kan? X3 kat mana? Baris 3 kan? Okey, samalah. Yang terakhir tu. Kita kena susun persamaan. Okay. Doktor? Ya. Largest element tu dia consider negatif, positif ke tak? Tak. Dia mutlak. Oh, okay. Absolute value. Okay, mana attendant ni?
Kena kelas ni. Okey dah. Dapat jawapan? Lupa ambil attendance sekejap gini. Mana attendance awak ni? Yes. Kalau ada kelas lain daripada pukul 4? Ada yang ada. So dapat solution? Oh, apa back pula? Tak, password. Okay, login. Attendance sekali sambil akademik, kelas, session berapa? Session ni QR code, session 78. 8 start time apa ni? 2 petang. And 2 4 PM lecture create. Okey, sambil tu ambil QR code attendance. $39. Okay, 55, 11 orang je mana? Orang. So dapat jawapan? Ada yang nak kongsikan jawapan ya?
Okay. Last. Boleh dapat tak? Dapat tak solutionnya? Siapa tak ada tu Diwas? Okay, maklumkan. Ain Syakila ada. Felicity, Jasber, Jessica. Ada dok. Siapa yang ada? Zaim. Jessica ada. Jessica ada. Jessica data. Ada data. Dota yang Felicity tu dia cakap dah inform dengan Dota. Oh, okey, dia ada ni. Iya, dia. Felicity dengan Vianney Sera. Siapa? Vianney Sera. Oh, ya, ada WhatsApp. Belum. Okey. Doktor saya Ain Syakila. Ain Syakila ada. Dr. Jasmine Singh. Okey. So lagi 2 orang siapa? Atas ke bawah? Okey, Zaim dengan Nurul Jannah. Ada tak Zaim dengan Nurul Jannah? So dah siap belum solution ni, dapat tak? Zaim, Muhammad Zaim ke apa nama dia? Tak nampak nama Zaim. Nurul Jannah pun tak nampak. N kan? Nur Rashidah je. N seorang . Okay, N pun tak ada. Tak ada lah tu. Okay, ada yang nak kongsikan jawapan? Stop presentation. Okay, ada yang nak kongsi jawapan? Setakat mana terberhenti? Boleh tunjuk, nanti saya tunjukkan jalan dia. Saya punya macam tersekat sebab saya dah macam pening nak pilih yang kolom mana. Okey, tunjuk. Tak apa ke? Okey je, siapa ada yang lain nak tunjuk yang dah complete? Tak kisah siapa-siapa. Tak ada. Okey, Najihah, tak ada orang lain, awak lah. Okey, sekejap. Bisa sampai di kelas ni. Okey, besarkan sikit, tak nampak. Nampak? Mata saya kecil ya. Okey. Lepas dulu. Nur Jannah baru masuk. Tak doktor. Okey, tak nampak apa yang atas ni, apa ni, baris pertama tak nampak. Full screen lah. Okey, saya nampak 24,307. Mana bersama mana? Mana Sekejap doktor, sekejap. Salah. Ya. Okay, ni. 2 minus 6, 1, 3 minus 1, 7. 8, 1 minus 2 ni. Awak tak susun ni, kena susun dulu. Sekejap. Macam mana? Yang ini? Dia zoom pakai yang 100 kat atas tu. Oh ni ke? Ni atas. Okey ah. Yang tu. Letaklah 125, kecil tu je. 125? Okey, atas kan di atas ada start atas je, okey. Apa dia ni? Lah. Ni.
dia tengah-tengah? Betul kan soalan ni? Okey. Dia salahnya kat pertama tu, step tu kena tukar. Okey, baris yang pertama jadikan dia baris yang kedua. Baris yang kedua tu kedudukannya di baris yang ketiga. Baris yang ketiga tu kedudukannya di baris yang pertama. Sekejap. Itu step Dia- pertama. Oh. Sebab apa So, nampak? salahnya- Okey, nampak awak dapat 000 tu. Apa 000? Tu dah satu lah. Oh ni ya? Ha, tu salah tu kalau semua 330 tu. Dia tak boleh diagonal dia kosong. Oh yang Okay, ini. Tak, dia, I mean, step pertama tu dah silap. Awak kena betulkan step pertama. Step pertama adalah susun. Okay, minus 8, 1, minus 2 tu sebagai baris yang pertama. Okey. Okay, step, kemudian baris yang pertama tu jadi baris yang kedua. 2 minus 6 minus 1 tu jadi baris yang kedua. Kemudian minus 3 minus 1 7 tu jadi baris yang ketiga. Ha, cuba susun sekarang. Okey, jap. Macam mana nak susun? Ha, insert, klik 18 tu. Ha, ya, macam mana tu? Saya kopi je. Ha, buatlah. Ni ke sini. Okey. Apa silap awak? Apa silap saya? Saya tak tahu. Awak kopi 3 je, betulnya kopi sampai ujung. 34 tu tak kopi. Oh. Okey. Ya Allah. Okey. Sekejap. Saya rasa macam saya nak pandang balik lah. Dia macam jadi dia jadi tu. Betul lah. Baris yang ketiga. Okey, copy balik letak kat atas. Apa? Copy balik matrik tu letak kat atas, ganti yang atas tadi. Awak sebab awak dah tulis step 1 kat situ kan, step. Ni komputer tepi ya? Copy 3. Select semua, select. Ni Tak. Matrik yang awak pegang tadi tu, matrik minus 8, 2, 3 tu kan semua. Okey, copy letak atas. Ni Semua. Ha, select semua. Select lagi sampai 20 minus 38, 34. ni. Select. Okey, copy. Okey. Kalau tak copy, copy dong. Ni kopi. Okey, paste dekat 2 atas. Dekat 2 atas. Tu yang bersamaan G baris 13 tu. Oh kat sini. Atas. Paste sana tengah. Macam ni. Paste. Control V. Okey dah. X3, S1, S2 tu betulkan. Dekat atas. Oh okey. E13. X1. Okey dah. Okey, baru start M21. Sekarang nak kosongkan nombor 2. So 2 kena gunakan 2 dengan minus 8. M21 sama dengan M21 tulis sama dengan ni bahagi B21, B14 tak? B14 Sekejap. E14 bahagi dengan B13.
Oh, maknanya 2 bahagi negatif 8. Betul ke? Ya. Kan kita nak kosongkan 2. Okay. Dah, okey. Teruskan lah. Dan baru yang awak baris, okey, minus 8 tu tadi kalikan lah dengan minus BM21 tu. Oh, yang ini kan? Ha. Sekejap. Dengan mulakan 1, mulakan minus 8. Okey, tekan sama dengan. Klik B13. Okey, kali minus. Letak minus je. Belum habis lagi. Letak tanda ringgit, tanda duit. Tanda duit, dah. Simbol dolar. Yang ini Selepas kan? minus. Selepas minus tu letak simbol dolar. Oh, selepas minus. Simbol nak dolar, lepas tu. dolar. Okey. Dah belum? Ha? Dah. Simbol dolar, duit, gambar duit. Okey. Dah. Bukan minus lepas tu duit ke? Macam tu ke? Ya, awak mana tu, kali ke tolak dulu tu? Itulah tadi maknanya dolar lepas tu minus kan? Betul? Kali minus dolar. Sekarang dolar. Dolar lagi? Tak, dolar dah ada tu. Okey, baru Dolar dapat lagi. yang tu Jia, yang S garis tu. Dia dekat atas nombor 4 kot. Dolar. Tahu tak? S. Dolar yang S, yang duit tu kan. Dekat keyboard awak, keyboard. Dekat keyboard dekat Oh, ni nombor ke? ada huruf Ni S. Oh, ni. Kan S. Yang tu. Dah, enter. Oh. Okey, tarik. Minus 2 tu, minus 2 atas. Minus 2, awak select kat 2 sekarang. Select dekat minus 2. Okey, tarik sampai ke ujung. Sampai ke minus 20. Sampai ke minus 20 ni? Macam ni? Ya, minus 20. Okey, satu lagi. Okey, dah. Lepas. Okey, yang kat value tu tulis X1. Yang dekat value ni ke? Tu yang tulis value tu. Tu type X1. Faham kat situ je lah. Tak payah nak tekan butang. Tak payah sama dengan X1 je. X1. Okey. Dah. Okey, yang 2 baris tu kira tu kekal. Baru buat sebelah kanan. Baru selesaikan di sebelah kanan. So yang atas ni copy balik lah. Tak payah. Biar je. Jangan usik pada situ. Okey. Undo. Okey. Okey, sekarang di sebelah kanan H. Mula dengan kolom H. Okey. Okey, ambil minus 8 kat situ. Okey, yang ini. Kat situ. Dekat Copy yang atas punya ke atau? Okey, sekarang select minus 3. Select minus 3. Minus 3 dekat H. Kolom H. Oh, okey ni. Sama dengan. Okay, select minus 8 dekat B13. Select B13. Okey. Enter. Dah. Select minus 8. Okey. Tarik sampai ke HIJKLM. Awak teruskanlah sampai habis. Tu lah, esok sambung. Tadi awak teruskanlah. Tu step dia. Anda baru step berikutnya lah. Tu tak habis lagi tu. Okay, dah pukul 4 dah. Okey. Okay. So yang lain dah kalau tak jelas boleh tanya lah. Discuss. Setelah dia dah jelas tu. Kita kelas sama, terima kasih. Jawapannya apa? Terima kasih doktor. Okay, thank you doktor. Thank you, doktor.
Nur Jannah tadi lagi seorang. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Doktor. Baik. Doktor. Sama kembali.